Assalamualaikum. Bertemu kita semula dalam analisis pra-perlawanan Liga Super antara Sabah FC dan Kedah Darul Aman FC. Rekod dari tahun 2013 dalam aksi Liga Malaysia menunjukkan kelebihan kepada pasukan Kedah Darul Aman apabila menang sebanyak 8 kali, manakala Sabah hanya menang sekali dan kedua-dua pasukan seri sekali. Pada pertemuan terakhir, Sabah tewas 0-1 kepada Kedah dalam Liga Super 2021. Sabah FC tewas walaupun mempamerkan aksi yang baik. Datuk Ong mahu pemain bangkit semula dan harus fokus serta konsisten bagi perlawanan yang lebih penting selepas ini. Manakala penyokong Kedah pula mahu pasukan Kedah menggarap taktikal kemas menentang Sabah FC. Kedah berada di kedudukan kedua liga, manakala Sabah berada di kedudukan ketiga dan hanya dibezakan dengan 3 mata. Sabah mungkin menggunakan formasi 4-3-3, Jackson dan Dominic di pertahanan tengah, Raul Wilson pertahanan kiri, Rizal pertahanan kanan, Pak Tesu midfield defensif, Taiki dan Badron selaku attacking, Tommy dan Sadil selaku sayap dan Neto selaku penyerang tunggal Sabah. Kedah dijangka menggunakan formasi 4-4-2 dengan meletakkan 4 pemain pertahanan, Arif Farhan, Rodney, Jang dan Vel. Azrin selaku pemain midfield defensif, Al-Hafiz dan Fayad selaku pemain sayap, Marcel sebagai attacking midfielder, Syafiq dan Ngawanja selaku pemain penyerang. Dan penjaga gol utama adalah Ikhwan. Sabah FC dijangka bermain dengan mengawal permainan dan menggunakan antaran Badrul untuk memasuki kawasan penalti Kedah. Badrul yang bermain posisi midfield ke kanan sedikit akan membuat antaran kepada Tommy, Sadil dan Neto. Semasa menyerang, Rizal mungkin akan membuat overlap, Taiki selaku free roll dan memasuki kawasan tengah, Tommy memasuki kawasan tepi dan membuat silangan, Sadil pula akan membawa masuk bola dan membuat percubaan dari luar kotak penalti, manakala Neto menunggu umpanan daripada Tommy, Sadil, Taiki dan Badrul. Semasa bertahan, Sabah akan melakukan compact dan membuat high pressing zone. Kemungkinan high pressing zone Sabah FC mungkin akan agak tinggi sedikit kawasan middle third. Semasa bertahan, Tommy dan Sadil akan turun ke bawah dan dibantu oleh Badrul. Hanya Taiki dan Neto yang menunggu di kawasan atas untuk serangan balas. Mentaliti permainan Kedah Darul Aman FC dijangka bertahan dan melakukan serangan balas pantas melalui flanker yang mungkin menjadi sandaran untuk memasuki kawasan penalti Sabah. Azrin selaku pemain tengah akan membuat antaran kepada Fayad Hafiz di kawasan sayap atau terus membuat antaran kepada Syafiq atau Ngawanja. Pemain tengah Kedah dijangka memenuhi kawasan tengah. Namun apabila menyerang, pemain ini akan berlari ke tepi, membuka ruang dan menggunakan kelajuan mereka untuk mengalahkan pemain pertahanan Sabah FC. Itu yang diketahui, Fayad dan Al-Hafiz mempunyai kelajuan yang amat bagus. Marcel akan berlari ke depan membantu Syafiq dan Ngawanja. Syafiq kemungkinan akan menjadi false nine dan memberi ruang kepada Ngawanja untuk menjaringkan gol. Semasa bertahan, pemain Kedah FC akan membuat high pressing zone yang mungkin agak ke bawah sedikit. Ini juga mungkin salah satu taktikal untuk menarik pemain Sabah meninggalkan posisi mereka. Semasa bertahan, Al-Hafiz, Marcel, Fayad, Azrin akan membantu 4 pertahanan untuk mengelakkan kawasan mereka dimasuki oleh pemain Sabah. Kemungkinan hanya Syafiq dan Ngawanja saja yang akan tinggal di kawasan atas untuk melakukan serangan balas. Badrul pastinya mengetahui taktikal ideal Sarin dan ini pasti menjadikannya sandaran Sabah FC. Ngawanja meledak 2 gol ketika menentang Penang FC menjadikannya tumpuan yang perlu diikat oleh Sabah FC. Walaupun rekod pertemuan memihak kepada pasukan Kedah, namun Sabah FC yang dibarisi oleh pemain baru yang berpengalaman pasti boleh membuat kejutan pada perlawanan ini. Pada perlawanan pra-season baru-baru ini, Sabah berjaya menewaskan Kedah FC
Walaupun mungkin masih dibayangi dengan kekalahan kepada Kuala Lumpur pada perlawanan terakhir, namun pemain-pemain Sabah perlu bangkit dan membuktikan kepada peminat-peminat bola sepak Sabah bahawa mereka mempunyai kualiti yang baik. Kedah pula dalam track yang baik untuk menyaingi Johor Darul Takzim dalam saingan Liga Super, dan tonik paling berharga ialah kemenangan 2-1 kepada Penang pada perlawanan away mereka baru-baru ini. Apapun dijangkakan perlawanan akan seimbang dan sengit, dan sebagai peminat bola sepak Sabah, pastinya kita ingin Sabah FC memenangi perlawanan ini. Kita mengharapkan Dato' Ong Kim Swee dan anak-anak buahnya melakukan yang terbaik dan dapat mengutip mata penuh di tempat sendiri pada perlawanan ini. Apapun, selamat maju jaya Sabah FC, tim kami Baini.